Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu bid-dawam wa manna 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa khatamin nabiyyin min ibni Abdillah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang dikasihi lagi dimuliakan barisan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Tariq Beziak bersama pegawai-pegawai yang dibarisi ahli-ahli jemaah, tuan haji, ustaz-ustaz, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi bersua muka berkuliah mingguan kita yang diberi kesempatan dan masa ruang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tetap berlalu dan keberlaluan masa tersebut Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi sedikit pun kepada kita kesusahan. Kalau dibandingkan dengan mungkin dengan orang lain, kalau kemarinnya dia makan selera, hari ni makan mutah-mutah. Kalau kemarinnya dia boleh jalan molek, hari ni kaki kena potong. Kalau kemarin dia boleh naik kereta motor, hari ni stroke. Kita masih lagi macam biasa, macam normal, macam kemarin. Kemarin hari ni, tuan-tuan, kita tak minta pun nak berlaku apa-apa atas diri kita, tapi dia mari dengan sendiri, dengan takdir Allah Ta'ala. Takdir ni kita tak tahu bila masa nak mari, bila mari tak boleh nak elok lagi, tanggung je lah, terima je lah. Jadi Alhamdulillah kita masih lagi takdir dengan kehendak-kehendak yang kita nak, maknanya masih lagi macam semalam. InsyaAllah kita doalah kepada Allah Ta'ala selamat sejahtera lah kita sampai ke sakratul maut. Kalau ada tangan masih sampai sehinggalah sakratul maut. Ada mata boleh celak sampai sakratul maut. Ada kaki boleh berjalan sampai sakratul maut. Sebab benda tu boleh tentu. Ada orang ada kaki tak terbelah sampai sakratul maut, dipotong dah. Jadi kita tak sampai lagi situ. Bersyukur banyak-banyak kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi kita dalam keadaan sihat walafiat. Baik, untuk itu Ustaz cuba nak bawa tajuk yang kita belajar sebelumnya. 4 bulan dah tinggal, bermula pada bulan 3, 4, 5, 6, 7, 5. Minggu lepas Ustaz cuba buat pendekatan COVID-19 perspektif Islam. Artinya apa pandangan Islam tentang virus COVID-19, kita pun telah pencerahan. Dan hari ini untuk round yang kedua selepas PKPP, insya-Allah kita akan terus pelajaran kita sifat 20. Barangkali kita dah lupa atau pada ingat, wallahu a'lam. Walau bagaimanapun suka di ustaz untuk review balik perjalanan sifat 20 kita supaya kita ingat balik. Sebagaimana kita belajar taranum, orang belajar taranum lama-lama tinggal dia lupa. Jumpa-jumpa kena ingat tausyih dia, pala, ingat pala lagu, pala kalau sobar kau bayar ingat dapat review pala baik. Kalau lama kita tinggal taranum.
Jadi hari ni kita dah lama tinggal sifat 20. Juga sifat 20 memerlukan kemahiran berfikir. Kerana dia bukan main bolok gitu. Sifat 20 perlu kemahiran berfikir dan juga ilmu-ilmu barangkali sedikit banyak rujukan supaya kita boleh faham secara jelas. Di mana sifat 20 yang kita belajar dalam 4 bahagian. Bahagian yang pertama bahagian nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ni, yang keempat ma'nawiyah. Itu basic dalam kalimah la ilaha illallah. Nak betul kalimah tersebut dia ada benda tu dalam. Sekiranya kita nak bertajamkan kalimah untuk membaharui iman kita, kata Nabi SAW, pembaharulah iman kamu. Sahabat kata macam mana nak baru iman? Katalah la ilaha illallah. Kalau kita kata sekadar hanya bersuara saja seperti burung tiang, seperti burung koko, tak jadi. Dia ada dalam tu la ilaha illallah, nafsiyah, sabiyah, makni, manawiyah. Bila mana kita sebut kereta api, tak akan bertukar dengan basikal. Kita tahu kereta api bah dalam kepala kita semua tu. Bah semua barang-barang bah dalam kepala kita. Kereta api semua barang-barang kereta api dalam kepala kita. La ilaha illallah, benda tu ada dalam kepala kita. Dia tak sama kalimah tasbih, kalimah tahmid, tak sama. Ada. Jadi sebab itulah sehinggalah kelebihan kalimah la ilaha illallah sampai mengakhiri kalimah tu akan masuk syurga. Man akhiri kalimah la ilaha illallah dakhala jannah. Kalimah dia ucap yang kita faham. Sekiranya tidak faham tak ada makna pun tu. Sebab tak ada makna sebagaimana orang Cina yang mengucap la ilaha illallah, adakah dia orang Islam? Tak ada, sebab dia tak faham benda pun dalam tu. Dia tak faham apa-apa. Ramai orang Cina, khususnya Cina-Cina di Kelantan, la ilaha illallah natani, la ilaha illallah mau ni, tak ada benda. Dia kata mu Islam dah ni. Tak. Sebab dia tak memahami apa dalam tu. Sebab itulah dia akan berfungsi setelah kita faham. Baik. Jadi dimulai dengan sifat wujud. Yang ni sifat nafsiyah, bah kita dah lalui dengan secara detail. Walau bagaimanapun kita cuba review sekejap. Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, untuk kita menampakkan wujudnya diri dia, maka dia datangkan banyak dalil, banyak contoh, banyak benda. Antaranya 7 pertelangan, 7 pertelangan bumi dan seisinya sebagai bahan untuk kita memikir bagaimana adanya Allah Ta'ala sebagai bukti. Di mana sebagai contoh, kalau mengikut orang yang paling mudah, di zaman orang-orang yang terdahulu mencari jalan yang mudah untuk membenarkan adanya Allah Ta'ala, sebagaimana dia kata, kalau ada najis lembu, adalah tuai lembu, paling mudah. Kalau ada apa ni, benda-benda yang kita nampak, benda-benda yang kita boleh pegang, benda-benda yang kita boleh rasa, itulah ada kejadiannya. Contoh tuan-tuan, bagaimana Tuhan buat step by step untuk wujud Allah Ta'ala nak tunjukkan diri dia ada, maka dia jadikan langit dan bumi dan isinya di dalam sekitar kita ambil. Ini sebagai review sepitah lalu saja. Contoh, kita bukan sekadar saja nak mengatakan Tuhan ada, bahkan nak yakin dengan jazam, yakin dengan betul-betul sehingga kita tidak menolak pun. Jadi benda tu sifat yakin tu dah tanam dalam hati kita, dah tanam dalam perut kita. Sebagai contoh, nak yakin sebagaimana botol dia tanya ustaz ulang balik ni takut lupa. Benda-benda betul. Nak yakin benda ni dia tanya ustaz sehingga kita sanggup mati kata ni benda ada. Yang pertama disebabkan kita boleh melihat. Kita mampu melihat botol, yang pertama. Yang kedua, kita mampu pegang. Yang ketiga, kita mampu rasa. Ada 3 step tu dah cukup dah. Kita sanggup mati, kita kata benda ni ada di tangan kita. Itu step pertama, tunjukkan contoh nak yakin benda tu ada. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Tuhan hilangkan satu benda, iaitu tak boleh nak pegang. Hanya boleh nampak, boleh rasa saja. Apa dia? Kita tengok matahari. Nampaknya matahari, rasanya panas, nak pegang tak boleh dah. Saya buat contoh pendek-pendek, nak pegang tak boleh dah. Masih lagi kita percaya kepada
cahaya matahari tersebut sebagaimana adanya botol. Step yang ketiga, terhilangkan dua, yang mana kita tak boleh nak rasa, tak boleh nak tengok dan tak boleh nak pegang. Hanya boleh rasa saja. Apa dia ustaz? Angin. Tak nampak, tak nak pegang. Pun kita rasa angin tu seperti adanya botol juga. Dan step yang seterusnya Tuhan buat tiga-tiga sekali. Tak tengok, tak dapat tengok, tak dapat rasa, tak dapat pegang. Tiga-tiga sekali. Gapo ustaz? Ruh. Ruh tak ada orang nampak, tak ada orang boleh pegang, tak ada orang boleh rasa. Tapi kita yakin adanya ruh sebagaimana ada botol ni. Ni sifat untuk senang. Orang panggil jalan yang mudah untuk tahu cara macam mana adanya Tuhan sehingga kita tak nampak dia. Baik. Jadi hari ni kalau ruh tuan-tuan, kita boleh yakin walaupun tak nampak dia, walaupun tak boleh pegang dia, tak boleh rasa dia, kita mampu, kita yakin roh tu ada disebabkan buktinya tangan kaki bergerak. Kalau tangan kaki tak bergerak, tak boleh nak menapah, maka roh tak ada. Jadi Tuhan cuba buktikan benda bergerak. Apa dia? Angin. Apa benda bergerak? Bintang bulan. Apa benda bergerak? Bumi. Banyak benda yang bergerak. Apa yang bergerak? Atom, molekul, benda bergerak yang kita tak mampu nak buat tu. Benda tu bergerak. Ada yang orang menggerakkan kepada Allah Ta'ala. Adanya roh, geraknya kelip mata, geraknya kaki, ada suara, baru yakin adanya roh. Itu step mudah. Tak perlu kita nak pergi pembahasan yang panjang-panjang. Kita harus ambil laluan yang review saja. Habis step yang panggil sifat nafsiah, diri Tuhan, wujud saja. Nak kupas bab tu panjang, bawa hadis, bawa Quran pula, satu malam tak habis. Baik, kita pergi ke satu tapak yang kedua, iaitu sifat salbiah. Nafsiah faham dah? Membicarakan tentang ketuhanan, wujud Tuhan. Kalau nak panjang lagi, adakah yang wahdal wujud ataupun asalnya wujud? Ini bab yang perlu pada kemahiran fikir. Jadi ustaz tak ambil yang tu, bab sudah belajar. Kerana nak ulang balik, nanti kita ambil yang khusus untuk dia. Cuma nak pergi perjalanan ke pelajaran yang kita sudah sampai. Tapi sebelum tu untuk kita review, so tengok semula. Dan yang kedua, salbiah. Salbiah tuan-tuan, yang risau bimbangnya bila ditanya diri kita, tanya untuk diri sendiri, jangan tanya orang lain. Kita tanya diri sendiri. Apa perbezaan antara nafsiah dengan salbiah? Kalau kita boleh jawab, okey lah tu. Kemah. Kalau kita rasa kita ragu-ragu lagi, maka kita tak faham. Tak faham bahaya dalam konsep nafsiah, salbiah, ma'ani, manawiyah. Kalau tak faham, situ kita risau bimbang, takut berlaku syirik. Syirik nafsiah, syirik salbiah, syirik ma'ani, syirik ma'nawiyah. Tuan-tuan, bukan syirik akidah. Akidah keseluruhan agama ditolak. Itu akidah. Ni kita ambil step by step. Orang yang syirik nafsiah, syirik salbiah, syirik ma'ani, syirik ma'nawiyah. Jadi nafsiah kita dah lepas dah syirik, dah yakin Tuhan tu ada, dan kita tidak mendua pun dia. Alhamdulillah, selamat situ. Jangan sekali mendua ke Allah Ta'ala, jangan sekali tidak yakin Allah tu kata tiada, Allah tu tak ada. Maka kita dah pegang situ, terkeluar kita daripada sifat syirik. Salbiah pula, selamat ke kita daripada syirik. Salbiah dia ada 5 sifat. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsih, wadaniyah. 5 ni, ada kita melakukan syirik ke tidak? Step kita kena kutip. Step yang kedua, yakni yang kita nak memahami apa makna salbiah. Tanya diri kita dulu, jangan tanya orang lain. Tak suka tanya begitu supaya kita sedar aku ni tahu ataupun tidak. Kalau kita rasa terfikir salbiah apa, kita tak pernah jawab, maka hati-hati. Tolong belajar, tolong cari pencerahan, tolong cari orang yang tahu, tolong tanya supaya kita boleh mulut kita bercakap macam ni salbiah. Sebab perkara ni penting. Salbiah maksudnya ialah definisi dia paling mudah, sifat-sifat yang tidak layak ada pada Tuhan. Kita dengar, tak layak ustaz. Ya, sifat yang tak layak pada Tuhan, jangan kita meletak pada Tuhan. Kalau letak pada Tuhan, kita syirik situ, punuh. Kalimah la ilaha illallah kita punuh di tengah-tengahnya. Sebab nafsiah salbiah ada dalam kalimah la ilaha illallah. Jadi sifat yang tidak layak pada Allah Ta'ala ada 5. Yang pertama, qidam. Baik.
Bila sebut kidam saja sebagai review balik definisi dia. Apa maksud kidam? Kidam bahasa Arab. Bahasa kita mudah saja. Apa dia? Sedia. Sedia sini tuan-tuan, bahasa kita pun banyak makna. Contoh, sedia yang pertama ikut bahasa Melayu, bahasa Arab kidam. Bahasa kita translate bahasa Melayu sedia. Sedia bahasa kita, okey, kalau kita nak mari surah sana, kia, abang nak pergi surah kia, pergi masjid Tarik Beziak kia, tolong sedia selipar, tolong sedia sejadah, tolong sedia emas. Itu masuk sedia dia yang pertama. Yang kedua, kalau polis ke askar ke ataupun agensi keselamatan baris-baris sedia. Apa makna sedia situ dengan sedia sana? Adakah sama fahaman kita? Sedia untuk makanan dengan baris sedia. Daripada sudut sedia, tak nak ambil sedia tu, jangan silap faham. Bahasa Melayu pun kita tak jelas dah. So lagi nak sedia pada Tuhan. Adakah kita tak sedia pada Tuhan sama dengan sedia manusia? Kalau sama, ini kata tidak layak pada Tuhan. Hanya layak pada makhluk saja. Baik, kita buat pencerahan sedikit. Sedia pada makhluk, yakni kita ambil bab akidah, adanya makhluk kita ni daripada tiada kepada ada. Tiada, benda tak ada, asal kamera depan tak ada tadi, sekarang ni ada, tu sedia. Maksudnya sebelum Ustaz mari kuliah tadi, ketika kita sembahyang maghrib, orang tak buat apa-apa, tapi bila habis sembahyang Ustaz belum naik, orang sedia dah kamera depan. Daripada tak ada kepada ada. Kita dulu tak ada. Zaman ayah kita budak-budak kita tak ada. Sekarang dah ada. Artinya daripada tak ada kepada ada. Itu makhluk. Jangan letak pada Tuhan. Tuhan juga, tuan-tuan, jangan kita kata tak ada kepada ada. Sebab ada orang yang kata Tuhan ni jadi dengan sendiri. Baik, ayat jadi dengan sendiri, hati-hati. Jadi dengan sendiri maknanya kalau kita pergi jauh lagi, kita dalam lagi, artinya macam Tuhan ada masa dia. Rupanya Tuhan ada masa. Bila masa dia? Masa dia jadi je. Sebelum dia jadi, artinya Tuhan itu tak ada. Faham maksud Ustaz? Tuhan bukan lagu tu. Betul kita sebut sebagai kita untuk proses belajar, boleh kita kata Tuhan jadi dengan sendiri, merujukkan tidak ada benda lain menjadikan Tuhan. Sebab Tuhan itu ialah Maha Kuasa. Dia betul dengan sendiri. Takut betul dengan sendiri, satu lagi kefahaman lain, kita meletakkan Tuhan ada ruang, Tuhan Allah Ta'ala ada masa dia jadi. Masa tu tak nak tu. Pas lagu mana Ustaz? Wallahu a'lam. Kita tak pernah letak macam mana dia jadi bila. Sebab kejadian tersebut ada permulaan. Tuhan jadi dengan sendiri. Ada permulaan situ. Salah. Kita sendiri Tuhan bagi contoh. Kalau nak jawapan yang tepat, cuba kita cek diri kita. Kita ni juga ada kejadian. Cuba cek bila aku jadi. Tuan-tuan ni bersama Ustaz ni, Ustaz nak tanya, bila tuan-tuan jadi? Mana aku tahu? Yang tahu doktor, yang tahu ayah kita, yang tahu mak kita. Kita mana aku tahu? Tak tahu ada cakap. Kalau kita sendiri tak tahu bila jadi, macam mana nak mikir Tuhan tu bila jadi? Nampak tak? Atau kita nak review tu, jangan syirik situ. Memang boleh kita kata Tuhan jadi dengan sendiri daripada sudut lain. Sudut apa? Sudut Maha Kuasanya. Tuhan tidak ada orang menjadikan dia. Dia jadi dengan sendiri. Sudut betul. Dari sudut masa, Tuhan tidak ada masa, Tuhan tidak ada zaman, Tuhan tidak ada permulaan. Tapi kerana kebetulan dengan sedia saat ni, Tuhan tidak ada masa untuk dia jadi. Dah? Boleh okey, baik. Itu step untuk panggil review tentang qidam. Bukan boleh sebut sedia bodoh gitu. Tuan-tuan kena pecah supaya kita faham. Lepas qidam, bakok juga sebagai Ustaz ambil syokak ni, tak ambil ujuh-ujuh yang panjang, ambil syokak supaya kita mudah faham. Sebab pelajaran yang kita lama dah belajar, 2 tahun lepas belajar. Bakok maksudnya kekal. Kekal dalam bentuk dia tak rosak, dia tak bunuh. Baik. Kekal sana ni jangan kita silap faham. Sebab
takut kita letak kita perkekal macam Tuhan juga. Tuhan cuba test kepahaman kita. Dalam banyak-banyak kejadian Allah Ta'ala atas makhluk, ada yang dia kekal. Gapa dia? Contoh Tuhan jadi Lauh Mahfuz, punah ke tak? Arash punah ke tak? Kursi punah ke tak? Terjadi syurga punah ke tak? Neraka punah ke tak? Terjadi sulbi, iaitu tubuh kita ada sulbi, butir macam butir sawi tu, ataupun zanak orang panggil bahasa Arab, butir sulbi tu. Dia kekal, bakar tak acur tu. Dia jadi roh manusia kekal. Jasad pun ni siapa satu masa bakar Tuhan bakar pun dia tidak tak mati tak hidup, dia akan kekal jasad dia masuk syurga ni. Jadi kekal tersebut sama ke dengan kekal Tuhan? Kalau tak sama, macam mana, apa bezanya kekal Tuhan dengan kekal syurga? Apa bezanya kekal Tuhan dengan kekal kita? Kita pun abadan abada, kekal selama-lamanya. Selama-lamanya? Selama tak tahu bila kekalnya dia tak punah, tak rosak. Persoalan sini, adakah sama kekal Allah Ta'ala dengan kekal kita? Sebab tu dia panggil sifat salbiah, sifat yang tidak layak pada Tuhan. Kita kena faham model situ. Jangan ambil kekal kita sama kekal Tuhan. Dok. Faham Ustaz macam mana? Baik. Ketahuilah bahawasanya suku Korea ada 7 jenis kekal. Untuk Tuhan bagi tahu kepada kita 7 jenis perkara yang kekal tak pernah rosak walaupun berlaku hari kiamat sekalipun. Dia sekali-kali tak sama dengan kekal Allah Ta'ala. Yang pertama hujahnya, kekal yang 7 ni kerana kehendak Tuhan. Dia tersipu dalam iradah Tuhan. Kekalnya mikrofon sini disebabkan kehendak AJK. Kalau AJK tak nak, dia buang je bang, ambil orang lain pula. Artinya siapa yang hebatnya? Kekal AJK ke kekal mikrofon ni? Maksudnya kekalnya kita dalam syurga ala akhirat. 7 benda akan kekal dalam akhirat. Bukan kerana kekuatan kita, bukan kerana jisim kita, bukan kerana roh kita, bukan kerana kekuatan syurga dan kodok. Kekuatan yang berkehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada kehendak dia untuk kekal, hancur lebur juga. Sebagaimana roh, ya sama kita mati roh beruk kera. Lembu natal kita nak sembelih lembu nanti ni. Lembu ada roh ke tak? Ada. Bila kita sembelih lembu, roh tu kekal ke tak roh dia? Dah. Hilangkan gitu roh dia. Kita akan masuk syurga, tidak ada abada-abada. Tapi boleh buat roh tidak kekal. Karena Tuhan nak roh kita kekal, jadi kekal. Kalau Tuhan tak nak, boleh tak ada masalah. Itu boleh pada Tuhan. Nampaklah roh kita tadi dalam kawasan, dalam remote, dalam kehendak, dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada berkekal Tuhan tidak perancangan siapa-siapa. Tidak ada kawalan siapa-siapa. Tidak ada daripada sifat iradah siapa-siapa. Jelas tak? Boleh dah? Takut keliru. Takut keliru. Yang kita nak suluh situ supayanya kekal kita bukan kerana kekuatan roh, bukan dengan kekuatan syurga neraka dak. Kita tak ada kekuatan sedikit pun, kita hanya menupang saja. Kekalnya warna, saya bagi contoh dah. Nampak molek. Warna duk sini, dia kekal atas kerana warna dia ke atas jasad, atas benda. Warna kalau bakar buku ni, ada lagi ke warna buku ni? Tak ada, dia nupang jasad. Kalau buku ni tak ada, warna pun tak ada. Siapa kuat warna ke buku ni? Tak ada. Artinya kita ni nupang Tuhan. Kalau Tuhan tak ada, kita tak ada. Siapa kuat kita ke Tuhan? Kalau kita tak ada, Tuhan tak ada. Kenapa tak perkataan tu? Nupang tu. Kekal kata kerana menupang kehendak Allah. Kekal warna ni kerana nupang benda-benda jisim. Kalau benda terbakar, benda tak ada benda warna. Kosong, hitam lega habis. Jadi haram. Habis. Tu bab sifat panggil bakok. Habis. Kita lanjut sikit lagi. Allah. 10 minit lebih dah. Lepas bakok, kidai bakok mukhalafatul hawa dis.
Dipanjang sikit. Mukhalafatul hawadith panjang kupasan dia. Masuk gapo mukhalafatul hawadith ni? Bersalahan dengan benda yang baru. Jadi kita nak tengok bersalahan tu maksudnya gapo? Tak sama, tak serupa lah ustaz. Baru ni siapa? Baru ni tu nak kenal dulu. Tanda-tanda nak kenal baru iaitu daripada tak ada kepada ada. Baru tu. Sebelum tak ada, tiba-tiba ada. Baru tu. Yang kedua dia rosak. Dulu kokoh, lah ni rosak. Hitam, layu. Dulu dia tebal, nipis. Dulu dia kuat, lemah. Itu baru tu. Benda yang baru. Benda yang punah. Dulu kemah, dan ni patah. Itu benda-benda baru. Dan begitu juga kita. Dulu kita kuat, dia lembek. Dulu gigi banyak, lain tak ada. Baru tu. Jadi benda baru ni bersalahan dengan benda-benda yang baru, termasuklah kita manusia baru. Apa salahnya? Bersalahan ni banyak. Kita nak ambil diri Tuhan dengan diri kita, antaranya bersalahan daripada sudut sifat. Sifat Tuhan dengan sifat kita mana bersalahan. Jadi kita nak ambil bersalahan benda baru ni banyak tuan-tuan. 7 petala langit dan 7 petala bumi dah isinya banyak nak itu benda baru. Jadi kita ambillah kita sebagai contoh benda baru. Apatah lagi kita lebih tahu diri kita. Nak banding dengan beruk. Kita tahu jenis beruk macam mana. Kita tahu jenis batu macam mana. Angin, matahari, bintang bulan. Kita tahu ilmu tu. Kita tahu ilmu diri kita sendiri. Jadi nak ambil diri kita sebagai contoh. Sebagai contoh perbandingan kita dengan Allah Ta'ala mana baru. Mukhalafatul hawadith. Jadinya kita ambil sini dengan jelas Ustaz nak bawanya daripada sudut zat. Persalahan kita daripada sudut zat. Zat, sifat, af'al. Ambil 3 tu. Dia banyak lagi. A'rad. Kita ambil 3 tu dulu. Daripada kita rasa macam gelap, zulumat. Kerana mukhalafatul lahwah ni paling tidak terkata bersalahan. Bila kita buat terjah dengan soalan provokasi, dia akan letih. Soalan provokasi ni bahaya. Ibarat macam kita tak percaya pada Tuhan. Baik. Jadi kita tengok sini daripada sudut zat. Zat ni dia pecah pula. Kita pergi pada jirim. Zat kita berbentuk jirim. Adakah sama kita dengan Tuhan? Adakah Tuhan ni berjirim, berjisim? Tak. Sama sekali. Bahawa tahu mana? Tidak berjirim, tidak berjisim. Baik. Kita tengok diri kita. Tuan-tuan dikasih oleh Allah SWT. Adapun kita manusia ni, dia ada berjirim perlu pada tempat dan kawasan. Tu yang kita nak buktinya. Bukti kita berjirim kerana kita perlu tempat, kawasan dan masa. Jirim perlu pada tempat. Adapun Tuhan tak. Sebab tu kita nak bawa satu pahaman yang selalu orang buat kiasan. Dia kata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tuhan pun ada tempat juga. Mana tempat dia? Tuhan duduk di atas arasy, dia kata. Bukan setakat duduk di atas arasy, duduk atas kerusi. Bukan di atas kerusi duduk selo, duduk menunggu macam bertapa. Baru panggil duduk, panggil satu tempat istana yang begitu hebat. Tuhan duduk singgah sana situ. Tak ada upaya gitu. Artinya kalau begitu, sahlah Tuhan tu berjirim kerana perlu pada tempat. Ni ustaz ayat Quran tu. Ni jelas tuan-tuan. Jadi ustaz nak bawa sikit fahaman sebelum habis 2 minit ni, sebagai ada dalam 10 minit ni, supaya kita tidak keliru. Untuk perkara mudah untuk nak bawa supaya kita mudah faham. Baik, dalam ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa tu kita kena jelas molek. Yang pertama, ayat ni Tuhan tak kata Allah 'alal 'arsy istawa. Tuhan tak bagi nama zat, Tuhan bagi nama sifat dia. Sebab zat dan sifat ni tak serupa. Tak serupa. Jangan kata serupa. Dia lain. Jadi Tuhan sebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, artinya Tuhan letak sifat dia. Sifat Allah Taala ni dia kata duduk di atas. Mana atas arasy? Atas ni bukan merujuk tempat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa nak challenge,
tepat ustaz nak challenge pada malam ni tuan. Bagaimana tepatnya atas? Baik, ustaz bagi contoh paling mudah sebagai ulangan. Ibarat piring ni bumi. Ni utara, ni selatan, ni timur, ni barat. Bila ditanya kita, akan orang utara, mana atas dia tunjuk sana. Selatan atas tunjuk belah bawah. Utara, maghrib tunjuk masyriq ke maghrib tunjuk arah ke kiri dan kanan. Jadi persoalan mana atas antara banyak-banyak ni? Utaranya kah? Selatannya kah? Timurnya kah? Baratnya kah? 2 minit. Kata atas ni pada orang yakin Tuhan duduk atas aras. Aras satu hal atas tu. Akhirnya dengung. Tak tahu ustaz. Tak tahu itulah sebenarnya tuan-tuan yang merujukkan kepada kita salah faham. Sebab ilmu yang ada Tuhan bagi ni tak boleh sebut tak tahu. Dia kena belajar akhirnya tahu. Jadi ilmu yang pertama, yang atas-atas ni Tuhan bagi kemah antaranya Tuhan nak bagi tahu Tuhan ada di mana-mana. Utaranya ada, selatannya ada, timurnya ada, baratnya ada. Tuhan ada di mana-mana. Tak kisah mana-mana. Tuhan itu tak ada. Jangan kita bagi satu tempat ada kawasan salah. Itu mana berjisim dah dia, berjiring dah. Dan kita tanya lagi pada orang yang faham lagi. Mana dulu Tuhan jadi? Adakah jadi arasy dulu? Adapun Tuhan dulu? Tentu dia kata ustaz tanya soalan pelik. Saya tanya soalan tu ustaz semua orang jawab Tuhan ada dulu. Baik, selepas Tuhan ada dulu, masa Tuhan tu duduk mana? Biasanya kita tanya pada orang-orang yang Wahabi ni, tengok buku ni yang terduduk ni. Dia duduk mana setelah Tuhan tu ada? Maka dengan sifat iradah dia baru dia kena dia buat aras, buat tu. Bila buat aras, adakah dia perlu pada arah? Macam kita ada, sebab tu kita bila tak ada tempat kita susah. Tak ada rumah susah, tak ada masjid susah. Adakah Tuhan dia rasa susah bila tidak ada arah? Dia pun buat aras, dia pun buat, dia perlu pada dia buat. Kalau macam tu rupanya, maka sifat kita sama dengan sifat Tuhan. Sebab tu mukhalafatul hawadith ni bersalah dengan manusia. Sebab kita, bila kita buat baju, tak ada baju, kita susah. Buat masjid, ada masjid, kita susah. Buat kereta, tak ada kereta, kita susah. Tuhan bukan begitu. Tuhan bukan buat aras, maka dia perlu barang aras. Tidak ada arah, dia susah. Maka Tuhan akan sama dengan kita. Maka penekanan pada sifat ni mukhalafatul hawadith. Tuhan tak akan sama sekali-kali makhluk. Faham Tuhan duduk mana? Wallahu a'lam. Nak tanya Tuhan duduk mana, mau tanya dulu ruh mu duduk mana? Kakinya kah? Kepalanya kah? Lututnya kah? Tak tahu. Sebelum mu tanya ruh duduk mana, Tuhan tu duduk mana, mu tanya mu dulu. Allah. Tuan-tuan. Subhanallah, Tuhan tu buat sedetil-detilnya perkara yang memudahkan kita faham bahawa ada diri dia sehingga kita tak nak tikar pun. Kenapa? Kita sendiri pun tak nak bagi jawab apa atas diri sendiri. Jadi Tuhan ada di mana-mana, dia tidak boleh tunjuk Tuhan tu di atas aras. Cuma aras tu untuk bagi ayat mutasyabbihat tinggi merujuk kepada mulianya Allah Ta'ala. Tuhan tu mulia. Habis daripada Tuhan tu berjiring daripada zat dia, merujuk kepada makhluk sekali-kali tak sama dengan Allah Ta'ala. Dan apatah lagi manusia betulkan Tuhan berbentuk berhala. Ni Tuhan, ni pokok ni Tuhan, ni matahari ni Tuhan. Artinya dia umpamakan Tuhan sama dengan Tuhan kita. Sini berlaku syirik yang amat besar. Kenapa? Mukhalafatul hawadith. Makhluk tak akan sama dengan Tuhan. Apatah nasib malah lagi akad diri kita sendiri sebagai Tuhan. Sebagaimana Fir'aun, Qarun, Namrud, akad diri sendiri sebagai Tuhan. Lagi-lagi Tuhan murka kerana mukhalafatul hawadith. Makhluk tak akan sama sekali-kali dengan Tuhan. Jangan buat perbandingan sekali pun. Kata Allah SWT sebagai penutup sedikit yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tadribullahil amsal innallaha ya'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Ta'ala, maka jangan kamu membuat bandingan dengan Allah. Oh ni patung Allah,
ni pokok besar ni Allah, Tuhan lagi dah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi banyak hari ni tuan. Antaranya kita nak perjelaskan sini, Tuhan tu tidak berjirim berjisim macam kita. Dan yang kedua, Tuhan tu tidak arab. Tuhan tidak menupai. Apa yang menupai? Contoh, setengah orang yang faham adanya Allah Ta'ala kerana adanya manusia. Adanya Allah Ta'ala kerana ada langit dan bumi. Mungkin tu tuan pernah dengar bila ditanya orang tua-tua dulu, dia kata Allah ada ke tak? Ada. Wajib Allah itu ada. Lawannya tiada. Dalil ada Tuhan, langit bumi. Dalil Tuhan, ada kejadian dia. Di sini merujuk kepada ayat terbetul. Dah kalau kita mengaji selebihnya tu ringkas saja, baru panggil tausyih pada ayat tu. Tapi kita dengar hak baru dengar ni, ibarat macam Tuhan tu menupai kejadian. Kalau tak ada langit bumi, Tuhan tak ada ke? Sebab dalil Tuhan ada langit bumi. Ibarat macam ni tuan-tuan. Adanya ombak kerana adanya patah. Adanya Allah kerana adanya manusia. Kita tak nak macam tu. Adanya cahaya matahari, adanya cahaya kerana adanya matahari. Tak nak macam tu. Tuhan tidak menupai gitu. Tuan-tuan, karenanya ada Tuhan, ada seluruh manusia langit dan bumi seisinya ada, baru ada Tuhan. Salah. Tuhan tidak menupai siapa-siapa. Sekiranya langit bumi tak ada, Tuhan tetap ada. Contoh, Tuhan buat gambaran yang tepat. Satu masa langit dan bumi seisinya akan hancur. Orang panggil apa? Kiamat. Kiamat hancur semua. Tuhan tetap ada. Tuan-tuan, tetap ada Tuhan. Di sini merujuk Tuhan tidak menupai siapa-siapa. Jadi janganlah sekali-kali kita silap Tuhan. Baik. Ibarat macam warna jugalah. Tuhan tidak seperti warna. Kerana warna sana ada jasad, baru ada benda, ada jirim, ada jisim, baru ada warna. Artinya Tuhan bukan begitu. Ada manusia, baru ada Tuhan. Tak. Tuhan tidak menupai. Zat dia tidak menupai siapa-siapa. Tetap dia ada walaupun kita tak ada. Dan dia tidak berzaman, bermasa, berpihak. Zat dia tu. Masa kita ada masa tak ada, ada masa sakit, ada masa sihat. Zat dia tidak begitu, sentiasa sempurna. Antaranya tuan-tuan, wujudnya Allah Ta'ala, sifat dia ada sekaligus selalu. Dia bukan macam kita. Kita umur setahun dengan 10 tahun ilmunya lain. 10 tahun dengan 30 tahun ilmunya lain. Ilmu yang mendatang. Tuhan tidak. Adanya Tuhan, orang tu yang maha melihat baru datang, maha mengetahui baru datang. Dia bukan gitu. Dia ada sempurna terus. Zat dia. Faham aku mana Ustaz? Mana aku tahu? Macam makhluk dak dulu tumbuh daun 2-3 lah. Bila besar tu yang punya dahan macam balok mendatang. Sebab kita tengok pokok besar takut. Dulu tengok pasir, dia tengok Masya Allah macam masjid tinggi. Dulu baby, sekarang dah macam gegasi besarnya. Artinya benda tu baru mendatang. Panggil ada masa, ada berzaman, dia berubah. Tuhan tak begitu. Ada Tuhan sekaligus selalu. Dah jangan kita kata Tuhan tu bahasa asing. InsyaAllah Tuhan sekadar tu sajalah malam ni. Sebagai satu review untuk sepitah lalu tentang mukhalafatul hawadith. Jadi Ustaz dah buh banyak lagi ni. Yang mana af'al dia tidak disentuh lagi. Sifat dengan af'al boleh sentuh lagi. Hanya satu zat saja. Af'al dan juga sifat cukup menakutkan kita tuan-tuan bila kita cuba pencerahan. Kerana apa? Dia sangat keliru. Sebagaimana seminit lagi saya nak ambil sebagaimana Al-Quran. Perbuatan Tuhan. Setengah orang faham Al-Quran tu tuan-tuan, subhanallah, dia kata kata-kata tu kalamullah, dia kata kata-kata Tuhan. Betul ke kata-kata Tuhan? Ustaz yang buat pelik Ustaz. Kalamullah tu. Kalau begitu, tak ada beza lah kita dengan Allah Ta'ala. Kita ada bahasa Kelantan, Tuhan ada bahasa Arab gitu ke? Kita akan jumpa pada minggu depan. Tuhan tidak ada bahasa macam manusia, tidak ada huruf, tak ada bersifat. Huruf ajaiyah
yang 8 yang 28 tu adakah huruf Tuhan? Bahasa Al-Quran tu adakah bahasa Quran? Adakah bahasa Allah? Adakah bahasa malaikat Jibril? Adakah bahasa Nabi? Quran. 3 perkara tu. Akan jumpa minggu depan tentang af'al. Kita ambil Al-Quran mudah. Bunyi Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahasa Tuhan, bahasa Jibril, bahasa Muhammad. Kita jumpa pula insya-Allah. Pilih antara 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.